وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesempatan pada malam ini untuk menyambung perbahasan berkenaan dengan kitab Al-Kabair. Dan pada minggu sudah, Alhamdulillah, kita telah pun masuk dosa besar yang keempat. Matan itu telah pun kita baca, dan insya-Allah pada malam ini kita akan mula dengan syarah oleh Ibnu Uthaymin, Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin, pada muka surat yang ke-53. Secara umumnya, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kandungan syarah Syekh Ibn Uthaymin ini sebenarnya lebih memfokuskan berkenaan dengan hukum orang yang meninggalkan solat. Hukum orang yang meninggalkan solat. Baik, pada muka surat yang ke-53, Syekh Uthaymin rahimahullahu berkata, dan ini sebenarnya syarah pada hadis berkenaan dengan solat yang diambil daripada buku di bawah itu, ada nota kaki muka surat, nota kaki bernomor 40. Hukmu tarki solati, hukum meninggalkan solat. Syekh Uthaymin rahimahullahu berkata, sesungguhnya masalah ini, yakni masalah meninggalkan solat, termasuk di antara permasalahan yang besar dan banyak diperselisihkan oleh para ahli ilmu, baik di kalangan salaf maupun khalaf. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, orang yang meninggalkan solat adalah kafir dan keluar dari Islam apabila ia tidak bertaubat atau kembali menunaikan solat. Sedangkan Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahawa orang yang meninggalkan solat dicap orang fasik, tidak termasuk orang kafir. Akan tetapi para ulama berbeza pendapat. Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahawa orang yang meninggalkan solat harus dibunuh sebagai bentuk hukumannya. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat hanya harus dihukum dan tidak sampai dibunuh. Jadi seperti mana yang saya sebutkan tadi, syarah yang diletakkan pada kitab ini sebenarnya lebih fokus kepada hukum orang yang meninggalkan solat. Seperti mana yang Syekh ini sebutkan ataupun nyatakan pada buku ini, Imam Ahmad memilih pandangan bahawa orang yang meninggalkan solat adalah kafir dan ia adalah murtad. Satu. Manakala pandangan para ilmuwan lain seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan juga Imam Syafi'i, mereka kata orang yang meninggalkan solat ini adalah orang fasik. Jadi di situ ada berbeza pandangan. Imam Ahmad mengatakan orang ini kafir murtad, manakala baki imam yang lain, Abu Hanifah, Malik dan Imam Syafi'i, mereka mengatakan bahawa orang ini dicap sebagai fasik. Kemudian yang menariknya, pada perenggan di bawah itu, ataupun pada perenggan yang sama di bawah, Syekh ini menyebutkan Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahawa orang yang meninggalkan solat harus dibunuh sebagai bentuk hukumannya. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat hanya harus dihukum dan tidak sampai dibunuh. Baik. Jadi kita masuk ke perbahasan, dan akhirnya Syekh Ibn Uthaymin memilih pandangan beliau. Jadi sebelum kita sampai kepada pandangan beliau tersebut, kita akan bacakan beberapa penghujahan yang beliau pilih sehinggalah beliau sampai kepada kesimpulan. Kalau muslim-muslimat baca buku ini, kesimpulannya adalah beliau ini memilih pandangan Imam Ahmad, iaitu orang yang meninggalkan solat hukumnya adalah kafir. Baik, jika masalah ini termasuk masalah-masalah yang diperdebatkan, maka masalah ini harus dikembalikan kepada kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum dia nak beri kesimpulan,
dia berikan sedikit muqaddimah. Kata benda ini adalah benda isu fiqh yang biasa diperdebatkan ataupun biasa dibahaskan. Jadi untuk kita ini mencapai kepada satu kesimpulan, maka kita kembali kepada manhaj. Manhajnya apa? Bila suatu permasalahan itu timbul, satu permasalahan itu wujud ataupun timbul, maka kita hendaklah kembalikan kepada kitab Allah dan juga sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau kita lihat pada muka surat 54, okay, kita pindah. Sebab kalau saya baca semula, saya akan mensyarahkan perkataan saya semula pada minggu sudah. Jadi kita pilih mana nokta penting yang baru yang tidak disentuh pada sesi yang lepas. Baik, kalau kita lihat pada muka surat 54, Syekh ini membawa firman Allah Subhanahu wa taala pada surah At-Taubah, juga surah yang kita bahaskan pada minggu sudah. Okay. Surah apa tu? Fakhalafa min ba'dihim. Surah Maryam ayat 59 hingga 60. Okey. Dapat Jadi dia bawakan beberapa ayat Al-Quran. Kemudian kita lihat pada muka surat 55. Sedangkan sisi pendalian pada ayat yang pertama, surat Taubah ayat 11, ada kat sebelah tu, iaitu ketika Allah mensyaratkan adanya persaudaraan antara kita dengan orang-orang musyrik dengan 3 syarat. Surat Taubah tu pada muka surat 54, At-Taubah ayat ke-11. Ini kita baca hujah saja. Iaitu bertaubat dari kesyirikan, menegakkan solat dan menunaikan zakat. Okay. Pada surat Taubah, Allah Subhanahu wa taala firman, fa in tabu, sekiranya mereka bertaubat, wa aqamus salah, dan mereka mendirikan solat, wa atuz zakah, dan mereka itu menunaikan zakat, fa ikhwanukum fid din, maka orang musyrik itu akan menjadi saudara seagama kamu. Jadi ini yang Syekh ini cuba nyatakan. Dia kata iaitu bertaubat dari kesyirikan, menegakkan solat dan menunaikan zakat. 3 syarat ini. Jika mereka telah bertaubat dari kesyirikan tetapi tidak menegakkan solat dan tidak menunaikan zakat, maka mereka bukan saudara kita. Jadi seolah Syekh Ibn Uthaymin bagi tahu, murtad tetap murtad kalau dia bertaubat tetapi tidak menunaikan solat. Dapat Jadi pada penghujahan, Syekh Ibn Uthaymin kata surat Taubah ini menunjukkan 3 syarat yang musyrik itu boleh menjadi saudara seagama kamu. Dalam arti kata lain, mereka itu murtad dan akhirnya mereka itu considered sebagai Islam. 3 syarat. Demikian pula meskipun telah mendirikan solat tetapi tidak menunaikan zakat, mereka bukan merupakan saudara kita. Persaudaraan dalam agama tidak akan hilang kecuali pada saat seorang telah murtad dari agamanya. Selain itu, persaudaraan di dalam agama tidak akan hilang dengan sebab kefasikan dan kekufuran yang dianggap wajar. Boleh faham? Sebab pada permulaan tadi kita sebutkan, Imam Ahmad bin Hanbal memilih pandangan orang yang tidak solat dicap kafir, murtad. Manakala ada pandangan para ulama lain, dia kata tak, dia cukup fasik. Jadi Syekh Ibn Uthaymin bawakan ayat ini di mana Allah Subhanahu wa taala mengisbatkan ataupun menetapkan kamu itu bersaudara dengan orang musyrik sekiranya mereka melakukan 3 perkara. Mesti ketiga-tiga perkara ini ditunaikan, barulah mereka itu dianggap saudara kamu, iaitu mereka telah pun Muslim. Jadi mereka itu kekal sebagai murtad kalau tidak solat. Pernahkah anda memperhatikan firman Allah Ta'ala mengenai kisah dalam kasus pembunuhan? Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diat tebusan kepadanya dengan baik pula. Allah menjadikan orang yang membunuh dengan sengaja sebagai saudara bagi yang korban yang telah dibunuhnya. Bersamaan dengan keterangan di atas, dijelaskan pula bahawa pembunuhan dengan disengaja
termasuk di antara jajaran dosa besar yang paling besar berdasarkan firman Allah. Ini juga kita telah baca. Kemudian, apakah engkau tidak memperhatikan firman Allah Ta'ala mengenai dua kelompok dari orang-orang mukmin yang saling berperang? Allah Ta'ala berfirman pada muka surat berikutnya, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Allah Ta'ala telah menetapkan persaudaraan di antara kelompok yang mendamaikan di antara kelompok yang berperang. Bersamaan dengan hal tersebut dijelaskan bahawa membunuh seorang mukmin termasuk perbuatan kufur, sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela muslim itu adalah satu kefasikan, wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya merupakan suatu perbuatan kufur. Akan tetapi, kekufuran yang dimaksudkan dalam hadis ini bukan merupakan kekufuran mengeluarkan dari Islam, iaitu tidak dianggap sebagai murtad. Sebab jika sampai mengeluarkan dari Islam, tentu tidak akan ada penyebutan kata persaudaraan seiman. Sedangkan ayat-ayat yang mulia di atas telah menunjukkan adanya persaudaraan seiman dan digabungkan dengan kasus peperangan. Maka berdasarkan keterangan di atas, bisa diketahui bahawa meninggalkan solat merupakan perbuatan kufur yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sebab jika perbuatan tersebut adalah perbuatan fasik atau kufur, atau perbuatan kufur yang masih di bawah kekafiran, nescaya tidak akan ditiadakan persaudaraan seiman sebagaimana ditiadakannya dalam kasus pembunuhan seorang mukmin dan yang memeranginya. Boleh faham ayat ni? Kasus tu apa maksud kasus? Kes kot Baik. Ayat pada Surah An-Nisa 93. Okay. Kita patah balik sikit macam mana kita nak faham macam mana Syekh Ibn Uthaymin berhujah dengan ini. Pada muka surat ke-55 tu, bila disebutkan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Okey. Kemudian pada ayat di atas itu, okey, muka surat yang sama, Al-Baqarah 178, Allah Ta'ala mengisbatkan faman ufiya lahu, barang siapa yang memperoleh maaf daripada saudaranya. Ini kes apa ni? Kes bunuh. Okey, kes bunuh. Bila dua orang muslim berbunuh, Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih lagi mengisbatkan persaudaraan. Boleh faham Dalam kes bunuh, Allah Ta'ala masih lagi mengisbatkan persaudaraan. Sedangkan bunuh merupakan dosa besar. Okey, bunuh merupakan dosa besar. Dan kalau kita baca hadis pada muka surat 56, okey, sibabul muslim fusukun, mencela saudara semuslim merupakan perbuatan fasik, wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya kufur. Okey, boleh faham Hadis ini sebut membunuh muslim kufur. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada surah Al-Baqarah ayat 178 masih lagi menetapkan walaupun mereka ini bunuh sesama mereka muslim, maksudnya muslim bunuh sama muslim, mereka itu masih lagi ada persaudaraan. Maksudnya kafir kat sini bukan maksudnya kafir yang mengeluarkan dia itu jadi murtad ataupun keluar daripada Islam. Tetapi bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah ayat 11, Allah Ta'ala menafikan mereka itu masih lagi bukan saudara kamu selagi mana mereka buat tiga perkara. Apa dia? Taubat, solat dan juga bayar zakat.
Jadi kesimpulan yang cuba dibawa oleh Syekh Ibn Uthaymin adalah tak solat hukumnya adalah kafir, bukan fasik semata-mata. Sebab Allah Ta'ala menafikan mereka itu bukan saudara kamu. Boleh? Baik, jadi itu. Kita terus pindah ke muka surat 59. Mungkin ada yang bertanya-tanya. Dia kata, tak, sebenarnya musyrik ataupun seseorang itu meninggalkan solat dikarenakan dia menghalalkan perbuatan tersebut. Dia beza tau. Dia buat satu kesalahan, dia kata, ya, ini sebenarnya adalah dosa. Tapi dia buat disebabkan kelemahan iman dia. Satu cerita lain, dosa ni tak sama muslim-muslimat. Ada pula satu dosa, dia buat zina, wal-iyazubillah, contohnya, dan dia kata sebenarnya itu adalah halal. Dalam Quran ataupun hadis tak maksudkan begitu ataupun tersalah. Beza. Jadi, ada beza orang yang tinggalkan solat, dalam masa yang sama dia masih lagi berkeyakinan solat itu wajib, dengan dia meninggalkan solat dan dia berkeyakinan bahawa solat itu tak wajib dan perbuatan tersebut tak ada apa-apa. Syekh Ibn Uthaymin kata, dua-dua benda ni sama kufur. Dua-dua benda ni sama kufur. Engkau menghalalkan perbuatan meninggalkan solat ataupun tidak, kufur. Jadi mungkin ada yang kata sebenarnya tak, Syekh, bila kita baca hadis ini atau bila kita baca nas-nas agama, sebenarnya nas agama menunjukkan bahawa yang dihukum kufur itu sebenarnya dia menghalalkan perbuatan meninggalkan solat. Sebab apa beza dia? Kalau dia buat seperti itu, seolah-olah dia kata apa? Dia mencabar hukum Tuhan. Nah, jadi ini kita pergi kepada pertanyaan ini. Jika ada pertanyaan, muka surat 59. Bukankah dalil-dalil yang menunjukkan akan kafirnya orang yang meninggalkan solat bisa diarahkan ataupun boleh diarahkan kepada orang yang meninggalkannya kerana mengingkari akan kewajipannya? Boleh faham Jadi ini. Maka kita jawab. Jadi kalau ada yang kata sebenarnya dalil-dalil itu dia jadi murtad bukan sebab dia tinggalkan solat. Dia jadi murtad sebab dia kata solat itu tak wajib dan dia menghalalkan sesuatu yang Allah Ta'ala haramkan. Apa haramnya? Haram meninggalkan solat. Dia kata halal je tinggalkan solat ni, tak ada masalah. Jadi kalau ada yang berkata seperti itu, ini adalah hujahnya. Pertama, menolak penggambaran yang diungkapkan oleh Allah yang kemudiannya mengaitkan hukumnya dengan hal tersebut. Sebab Allah, iaitu pembuat syariat, mengaitkan hukum akan kafirnya orang yang meninggalkan solat bukan kerana adanya pengingkaran. Tidak ada nas agama yang menunjukkan bahawa murtad disebabkan dia mengingkari perbuatan solat. Tetapi semata-mata tidak solat telah pun murtad. Tidak ada kita baca, pandangan Syekh Ibn Uthaymin dia kata, tidak ada dalam nas agama yang menunjukkan dia murtad sebab dia menghalalkan sesuatu yang Allah Ta'ala haramkan. Allah Ta'ala haramkan apa? Haram meninggalkan solat. Nas tu dia kata tak ada. Jadi ini yang cuba disebutkan. Kemudian, menegaskan persaudaraan seagama adalah kerana berdasarkan ditegakkannya solat, bukan berdasarkan ikrar akan kewajipannya. Sehingga Allah Ta'ala tidak mengatakannya jika bertaubat dan mengikrarkan akan kewajipannya. Demikian pula Rasulullah SAW tidak mengatakan pembatas antara seorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah pengingkaran akan kewajipan solat. Jadi murtad bukan sebab dia ingkar hukum, tapi memang dia tinggalkan bulat-bulat. Jadi itu hujah yang pertama. Yang kedua, pada muka surat 60. Mengambil suatu objek yang tidak dijadikan oleh Allah sebagai tempat bergantungnya suatu hukum dikarenakan pengingkaran akan wajibnya solat 5 waktu yang menjadikan kafir orang yang tidak memiliki alasan semisalnya disebabkan ketidaktahuan tentang solat. Sama sahaja.
apakah ia mengerjakan solat maupun tidak. Seandainya ada seseorang yang melakukan solat 5 waktu dan melaksanakan semua yang ditetapkan seperti syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajipan-kewajipan dan sunnah-sunnahnya, akan tetapi ia mengingkari akan kewajipannya tanpa ada uzur tentangnya, maka ia dicap telah kafir padahal ia tidak meninggalkan solat. Jadi dia kata hukumnya sama saja. Kalau dia solat sekalipun, tapi dia beriktikad solat itu tidak wajib, kufur ke tak kufur? Kufur. Jadi dia kata, aku solat ni, aku tengok orang solat, aku rasa aku nak solat, aku nak patuh. Tapi aku rasa, dia kata, solat ni tak wajib. Apa yang dinyatakan oleh Quran ataupun sunnah itu sebenarnya salah. Maka dia juga termasuk golongan yang murtad. Itu satu hal lain. Tapi dua-duanya, dia punya konotasi ataupun dia punya kesan adalah murtad. Maka berdasarkan keterangan di atas, jelaslah bahawa mengarahkan nas-nas kepada orang yang meninggalkan solat kerana mengingkari kewajipannya adalah tidak benar. Okey? Dia kata kita hukum satu orang itu murtad kerana dia mengingkari hukum, bukan kerana dia tak solat. Tak. Dua-dua tu sama. Okey. Yang benar bahawa orang yang meninggalkan solat dengan sengaja adalah kafir dengan kekafiran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Ubadah bin As-Samit yang berkata bahawa Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada kami, la tusyriku billahi syai'a wa la tatruku salata amdan faman tarakaha amdan muta'ammidan faqad kharaja minal millah. Ini clear cut punya hadis. Nabi SAW berdasarkan riwayat Ubadah bin As-Samit, dia kata di antara pesan Nabi SAW kepada kami, la tusyriku billahi syai'a, jangan mensyirikkan Allah akan sesuatu pun. Wala tatrukus salata amdan, jangan meninggalkan solat secara sengaja. Ada tak orang tinggal solat secara tak sengaja? Ada. Lupa. Lagi? Tertidur. Lagi? Itu tak masuk. Darurat tak ada considered darurat. Kita dah sebutkan pada minggu lepas, solat ni di antara ibadah yang Allah Ta'ala bikin fleksibel. Itu sebab dia dikerjakan setiap hari. Kalau masalahnya, dia boleh qasar, dia boleh jamak. Kalau sakitnya itu menyebabkan fizikal, dia boleh buat dalam keadaan yang termampunya saja. Keadaan fizikal itu, dia sakit buasir contohnya, dia boleh solat baring, lambung kiri, lambung kanan, ataupun menelentang gitu saja. Dia tak ada jalan yang kata, oh darurat dah tak boleh solat. Tak ada. Solat kat kapal terbang boleh tak? Yang afdalnya adalah solat, kalau solat sunat tak mengapa, yang afdalnya adalah kalau solat fardu di darat, bukan di lautan ataupun di udara. Tapi andai kata tak ada ruang, macam kita balik ke mana, ke Sabah contohnya lah, flight pukul 6. Sekarang solat subuh pukul berapa? Dekat 6.20 lebih gitu kan, 6.20 lebih. Dalam flight, boleh tak solat? Boleh. Dia tak ada macam satu darurat yang sampai kita kata, oh inilah yang menyebabkan aku meninggalkan solat. Kecuali apa? Kecuali dia koma. Koma terangkat taklif ataupun terangkat kewajipan daripada dia menunaikan solat. Ini tak ada. Jadi wallahu alam. Baik, kita sambung ke dosa besar yang berikutnya. Jadi saya kira itu dan perbahasan yang lain tu telah pun kita nyatakan pada sesi yang lepas. Macam mana tu? Baik, meninggalkan solat
Dan qadha kemudian ada dua keadaan. Satu keadaan, dia tak tahu benda tersebut haram. Dia kata, boleh je sebab aku kesuntukan waktu tak sempat, dia kata nanti aku qadha. Dia tak tahu benda tersebut tidak dibolehkan. Maka hukumnya adalah hukum orang yang jahil. Dia kena bertaubat dan solat seperti mana biasa. Qadha memang dia kena qadha lah. Dia kena taubat dan jangan mengulangi perbuatan tersebut. Ada kategori pula, dia kata aku tak nak solat. Dia kata sebab aku tak cukup masa, nanti aku solat kemudian. Dan dia tahu bahawa solat ini merupakan suatu kefarduan berdasarkan waktu. Dan kalau dia tahu benda tersebut tak boleh, dia tetap melakukannya, maka dia termasuk di kalangan orang yang Nabi SAW sebutkan, wala tatrukus solata amdan. Dia sengaja. Jahil cerita lain, sengaja cerita lain. Baik, kena tengok keadaan. Kita ini sebagai mukmin, okay, muslim-muslimat, untuk pesan kepada semua dan saya termasuk sekali lah. Kita ini sebagai mukmin, macam saya sebutkan pada minggu lepas, kita kalau boleh, bukan kita kalau boleh, kita sepatutnya mengaturkan kehidupan kita ini berdasarkan kefarduan yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita. Kita tahu kondisi badan kita ini. Kalau kita tidur pukul 3, pukul 4, sah-sah saja lajak. Kita akan bangkit pukul 10. Dan setiap kali kita buat, kita tahu kesannya seperti itu. Apakah berdosa kalau dia meninggalkan solat dalam keadaan seperti itu? Jawapannya adalah iya. Kalau dia tahu memang kalau dia tidur pukul 3 dan dia tak ada apa-apa keperluan pun, bangkit pukul 3, main game, main apa lagi. Besok orang buat apa pukul 3? Jangan kata Qiyamul Lail. Qiyamul Lail tu benda yang bagus. Tak adanya orang boleh bangkit Qiyamul Lail melainkan solat fardunya telah pun okey. Tengok bola contohnya. Menonton bola dalam keadaan dia tahu, kalau aku tengok bola pukul 3, pukul 4, sah-sah aku akan terlajak. Solat subuh pukul 8, pukul 9, dia berdosa. Dia berdosa. Walaupun tidaklah sampai masuk dalam kategori kafir, sebab dia bukan tinggalkan sengaja. Tapi dia tahu keadaan kalau dia buat seperti itu, mesti dia akan terlajak solat. Dia berdosa, dia kena bertaubat, kena aturkan semula kehidupan itu, tidur awal pada waktu malam. Jadi kalau dia tinggalkan solat dalam keadaan seperti itu, apa yang dia buat pada waktu malam, dan dia tahu dia berdosa. Tapi apakah dia kafir? Jawapannya adalah tidak, sebab bukan niatnya nak tinggalkan secara sengaja. Tetapi perbuatannya tu yang dia tahu akan menyebabkan dia akan terlajak berdosa. Wallahu a'lam. Main bola, main game, apa lagi? Ha? Apa tu? Bergayut. Boleh tahan sampai pukul 3 pagi. Tak berdarah telinga. Jadi janganlah buat seperti itu. Mukmin yang tidak bagus hubungan dengan Allah Ta'ala, kita akan tahu hubungan dengan makhluk juga tak bagus. Baik, kita masuk ke dosa besar yang berikutnya, yang kelima. Solat, seperti mana yang kita sebutkan pada minggu sudah, banyak kali dipasangkan dengan zakat. Solat, zakat, solat, zakat. Jadi selayaknya dosa besar yang kelima setelah meninggalkan solat juga adalah tidak mahu bayar zakat. Orang yang tahu dia kena bayar zakat, tapi dia tidak mahu bayar zakat, dengan zakat yang patut dikenakan lah. Kita ada zakat, kurang-kurangnya apa? Zakat fitrah, kalau dia layak. Ataupun zakat pendapatan. Zakat ini pun taklah tinggi ataupun besar amountnya. Berapa? 2.5%.
25%. Samaan 0.85 gram emas. Gitu. 2.5 saja. Dia kalau RM10, 2.5 tu berapa? RM2.50. 25 sen. Dia kita tak terasa kalau kita miskin. Dia akan terasa kalau harta tu berbilion. Kalau 1 juta, 2.5 tu boleh buat banglo mungkin. Ataupun boleh buat, taklah banglo, macam lebih sangat. Boleh beli kereta mungkin apa ke. Kalau 1 bilion ke apa ke, besar nilainya. Baik, zakat ni apa zakat? Zakat seperti mana kita berikan mukadimah tentang solat, kita juga akan mula dengan mukadimah zakat. Zakat itu daripada perkataan zai, kaf, alif maksurah. Alif maksurah tu apa dia? Ia yang tak bertitik itulah. Ia tak ada titik, alif maksurah, zakat. Kalau kita terjemah ke bahasa Melayu secara literal, perkataan zakah itu ataupun dalam bahasa Arab ke bahasa Arab, maksudnya adalah an-nama, berkembang, dan juga az-ziyadah. Nama maksudnya berkembang, ziyadah bertambah. Juga zakah boleh membawa erti penyucian, tathir, tahara, penyucian. Kerana apa? Kerana orang yang bayar zakat, zakat tidak memiskinkan. Allah Subhanahu Wa Taala janji oleh Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan memiskinkan, bahkan bertambah. Jadi sesuailah zakat itu kita keluarkan harta, sebenarnya Allah Ta'ala akan tambah. Juga kenapa membawa maksud kesucian, kerana membayar zakat itu akan menyucikan selain daripada harta yang tidak sepatutnya diambil, yang patutnya hak orang miskin ada pada dia, juga membersihkan hatinya daripada sikap bakhil. Baik, itu zakat. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam Al-Quran, khudh min amwalihim sadaqah. Ambillah daripada harta-harta mereka itu sebagai sedekah. Tutahhiruhum wa tuzakkihim, yang akan menyucikan. Tutahhir ini serti dengan tuzakkihim biha, dengannya. Jadi zakat merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sahaja dia terkait kita dengan Allah, tetapi dia lebih khusus untuk kita sesama manusia. Baik, sebelum kita masuk tentang dosa tidak mahu bayar zakat ini, saya akan sebutkan 4 perkara hikmah pensyariatan zakat. Apa sahaja yang Allah Ta'ala syariatkan mesti ada hikmahnya. Walaupun pada pandangan sebahagian orang, benda itu tidak wajar. Tak wajar itu sebenarnya adalah berdasarkan hawa nafsu dia semata-mata. Baik, hikmah yang pertama, seperti mana yang kita sebutkan, hikmah zakat yang pertama tadi itu, dia akan menyucikan orang yang melaksanakan zakat. Menyucikan apa? Menyucikan hartanya. Sebab harta itu sebenarnya tak boleh dimakan, kerana itu merupakan hak orang miskin yang patut dia berikan. Juga ia menyucikan hatinya daripada sifat bakhil. Kita pernah sebutkan dulu apa beza bakhil dengan syuh. Bakhil dengan syuh. Shin, ha pedas. Di antara bakhil dengan syuh, mana satu lebih teruk? Dua-dua teruk lah kan. Ada orang ni, muslimat, dia bakhil, tapi dia tak berkira dengan keluarga dia. Dari sudut, kalau dia nak beli barang-barang mewah, dia tak berkira. Ada iPhone baru, iPhone berapa sekarang? 20 ke apa? 14, 15. Dia sanggup beli. Beg mahal, kasut ni, kereta okey. Tapi bila nak bagi ke orang lain, tangannya tu menggeletar gitu kan, macam Haji Bakhil, demam. Itu bakhil. Ada pula orang lebih daripada itu, syuh. Maksudnya apa? Dengan orang lain dia kedekut, dengan diri dia pun kedekut. Kedekut merupakan satu penyakit hati, kita dah bahaskan masa kitab yang lepas.
tentang tazkiyatun nafs. Kenapa Allah Ta'ala mencela kedekut ni? Sebab apa? Dia buruk sangka pada masa hadapan, yang kalau dia tak simpan harta dia tu, kita akan bacakan nanti ni, apa jadi kat dia? Dia kata, aku akan mati kubulur, aku tak akan jumpa lagi harta. Itu kenapa orang pada zaman Arab Jahiliah dulu bunuh anak, sebab dia takut hartanya habis. Bakhil merupakan satu penyakit masyarakat, dan masyarakat Muslim tidak terbina dengan sifat ini. Kita adalah masyarakat yang ta'awun, takaful. Bukan takaful yang bayar bulan-bulan tu. Takaful tu maksudnya saling tolong-menolong. Tak ada orang mati dia boleh kubur sendiri. Jadi kita ta'awun, kita baca hak jiran, kita baca orang miskin, kalau ni kita berikan duit, tak cukup makan jiran kita, kita bagi makan. Jadi dia adalah, masyarakat kita adalah masyarakat ta'awun, takaful, saling menolong dan juga saling membantu. Ni nak Ramadan gitu kan, apa di antara ibadah yang the best masa Ramadan? I'tikaf. Pernah dengar tak hadis Nabi SAW? Dia kata, kalaulah ada satu orang saudara meminta tolong daripada aku dan aku sedang i'tikaf, mana patut dibuat? Menolong saudara tu. Sedangkan kita tahu bahawa i'tikaf merupakan amalan di antara amalan yang disyariatkan pada bulan Ramadan, atau maksudnya amalan sunat. Pun begitu, bila ada saudara minta tolong, maka kita tolong. Jadi satu, zakat menyucikan si penunainya, juga harta si penunai. Yang kedua, zakat bukan sahaja mensucikan jiwa orang yang membayar, harta orang yang membayar, tetapi zakat juga akan menyucikan penyakit hati yang berada pada orang miskin. Apa penyakit hati orang miskin? Bila tengok si kaya. Ni nak raya kan itu. Apa yang biasa orang suka buat raya? Dia suka flex, yang kita sebut dalam perkataan ni. Dia suka tonjol, dia suka apa? OOTD itu. Nah, gitulah. Jadi orang yang tak mampu ni, bila dia tengok ada orang lebih daripada dia, mungkin dia tak belajar tazkiyatun nafs kot, dia rasa hati itu bengkak gitu kan, dengki. Boleh jadi dia itu memandang dengan pandangan ain, maksudnya ada sihir kat pandangan itu. Kata aku, dia ni mulutnya senyum, tutur katanya, oh Masya Allah. Dia tak sebut Masya Allah, dia kata cantik, ini bagus, the best. Tapi kat belakang dia kata apa? Dia kata sahaja, dia kata nak menunjuk macam orang cantik sangat. Dia kata. Baik, dengan kita memberikan zakat harta kepada orang miskin yang tidak berkemampuan, sekurang-kurangnya apa? Dia akan lunak dengan orang yang memberikan dia harta. Juga ada orang mencuri bukan kerana dia nak mencuri, tapi dia terdesak kelaparan gitu. Jadi dengan kita memberikan harta kepada dia, itu telah pun mengelakkan dia daripada menuju kepada dosa yang Allah Ta'ala haramkan. Jadi yang kedua, zakat juga menyucikan si penerima zakat. Tiga, masih lagi terkait dengan persaudaraan. Zakat ini merupakan satu medium untuk kita menyebarkan kasih sayang. Ingat tak, di antara orang yang disyariatkan menerima zakat siapa dia? Mu'allafah al-qulub, mu'allafatul qulub, yang jiwa tu kita nak lunakkan. Jadi zakat ini selain daripada menyucikan jiwa si pemberi, menyucikan jiwa si penerima, dan ia sebenarnya juga adalah medium untuk menyebarkan kasih sayang dan juga dakwah sebenarnya. Dan yang ketiga, yang keempat, mengeluarkan zakat sebenarnya adalah menyucikan
harta makhluk. Mengeluarkan zakat menyucikan harta makhluk. Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, "Man adda zakata malihi tayyibatan biha nafsuhu." Siapa yang mengeluarkan zakat hartanya, maka dengan itu dia akan menyucikan. Tayyibah ni maksudnya akan menyebabkan jiwa dia itu menjadi bagus. Jadi ini 4. Sebenarnya kalau kita tengok banyak lagi hikmah pensyariatan zakat, tapi 4 ini merupakan di antara yang utama. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita baca teks ini. Muka surat 65. Zakat tak banyak nilainya, 2.5 saja. Yang berat tu sebabkan perasaan. Kalau ada orang terlalai bayar zakat, kita tahu zakat ini dia kena ada syarat apa? Cukup haul dan juga cukup cukup tu harta sekian-sekian. Katalah dia terlupa untuk bayar tahun tersebut, tahun 2002 dah lepas kan, 2002 nasak tu dah terlepas lah. Dia kata, oh tak bayar zakat lagi. Apa yang dia patut buat? Pernah tak terlupa bayar zakat? Tak pernah. Kau memang ada reminder 12-12. Biasa apa yang keluar 12-12? Shopee. Dia kadang-kadang kat kelas Shopee, kat masjid pun Shopee. Ada reminder bayar zakat 12-12. Itu alhamdulillah. Kalau tak automatik tolak dia betul-betul haji tu, alhamdulillah. Zakat pendapatan contohnya, perlu tak dia qada? Perlu tak dia qada? Dia kata, dah terlepas dah dia punya setahun, dia tak payah qada lah, aku taubat saja. Tak, jawapannya adalah dia perlu qada. Dia kena taubat kepada Allah Ta'ala. Dan sebabkan hak tu tak hilang. Hak siapa? Hak orang miskin. Hak yang Allah Ta'ala berikan tu lah, hak miskin, fakir. Kerana Ibnu Sabil, orang nak bayar hutang dan sebagainya. Itu masih lagi ada. Dan benda tersebut tak hilang dengan luputnya waktu. Dia kena qada zakat. Ya. Dia haul kita tu, kita ikut mana mudahnya. Ada yang nak lagi mudah, dia akan ikut, bukan ikut tahun dah, ikut bulan, potongan gaji. Sebab dia assume pada penghujung tahun kita akan dapat sekian, dan dia telah pun tolak. Ada kalkulator kan, kalkulator apa, zakat tu, tengok anak berapa, diri sendiri, kemudian caruman beli SP, kemudian apa lagi, bininya berapa, dan semua tu lah, bila ditolak dia akan keluar. Jadi mudah gitu. Dan benda tu akan ikut tahun kita ni lah, 12 itu. Dia automatik kan? Dia akan automatik kan? Saya pun kurang tahu dia punya apa, dia punya, kita sebut apa, prosedur tu. Tanyalah yang berkenaan. Tapi wajibnya bayar zakat. Dia kalau keluar tu sebab dia terus kedebuk 10,000 kan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wailul lil musyrikin alladhina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun." Dan celakalah orang-orang musyrik. Alladhina la yu'tuna az-zakah, iaitu orang yang tidak menunaikan zakat. Wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka itu akan akhirat kafir, ingkar.
Baik, ayat ini secara jelas menunjukkan wailul lil musyrikin, celakalah orang-orang musyrik, iaitu orang yang tidak menunaikan zakat. Dan Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang sama menggandingkan bahawa mereka ini juga tidak percaya akan akhirat. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam." Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah khabar gembira kepada mereka bahawa mereka akan mendapat azab yang pedih. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahannam. Baik, sedikit berkenaan dengan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaknizuna, berfirman, dan orang-orang yang yaknizun. Apa maksud yaknizun? Yaknizun maksudnya adalah orang yang mengumpul. Okey, orang yang mengumpul ataupun disebut kat sini menyimpan, yaknizun. Apakah mengumpul harta sesuatu yang Allah Taala makruhkan ataupun haramkan? Jawapannya adalah tidak. Tidak semua yang kita kumpul berupa emas dan juga harta itu tercela. Okey. Yang dicela pada ayat ini adalah orang yang yaknizun, mengumpulkan harta, az-zahab wal fiddah, emas dan juga perak, wala yanfiqunaha, yang tidak menginfakkannya fi sabilillah, pada jalan Allah. Ayat ini para ulama tafsir boleh fahamkan kepada kita. Dia kata fi sabilillah, dia itu kumpul emas dan juga perak tapi tak nak sedekah di jalan Allah Ta'ala. Manakala sebahagian para ulama tafsir dan di kalangan sahabat, di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud, dia kata fi sabilillah pada ayat ini sebenarnya adalah zakat, bukan fi sabilillah secara umum. Maksudnya kalau nak perang, ada sesuatu yang untuk di jalan Allah Ta'ala, tak. Abdullah bin Mas'ud dan juga sebahagian para ulama tafsir menyebutkan wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan juga tidak menginfakkannya pada jalan Allah. Maksudnya apa? Tidak membayar zakat. Fabashshirhum bi'adzabin alim, khabarkan kepada mereka tentang azab yang pedih. Sebenarnya ada satu kisah dalam sebenarnya ada satu kisah dalam riwayat Abu Daud berkenaan dengan ayat ini. Ketika ayat ini turun, dan sebahagian ulama hadis mendhaifkan riwayat ini, riwayat Abu Daud. Kalau boleh kita nyatakan, ketika ayat ini turun, para sahabat susah hati. Susah hati kenapa? Mereka itu ada harta, menyimpan harta dan perak, tapi ada keperluan yang mereka terpaksa gunakan, sehingga mereka itu tak dapat nak menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sepotong hadis. Kalau kita buka tafsir surat Taubah ayat 34-35, biasanya riwayat ini akan dinyatakan sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Ala ukhbiruka bi khairi ma yaknizul mar'u." Sebab sahabat tengah susah hati ini, kumpul emas perak tapi tak dapat nak infakkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Ala ukhbiruka, nak tak aku khabarkan kepada kamu semua bi khairi ma yaknizul mar'u, sesuatu perkara yang elok disimpan oleh seorang hamba Allah Taala." Al-mar'u maksudnya disimpan oleh seseorang. Apa agak jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pernah dengar tak hadis ni? Sesuatu yang patut disimpan oleh seseorang. Apa dia agak-agak jawapan Nabi yang patut disimpan? Kalau tengok ayat ni, emas perak, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ada benda yang patut kamu simpan, lebih baik daripada emas dan perak. Apa dia?
Apa agak jawapan dia? Ilmu. Ya, ilmu. Ilmu, tapi ilmu tak boleh simpan, dia kena keluarkan. Nabi SAW sebut al-mar'atus salihah, yang bernilai, maksudnya dalam simpanan seseorang yang dia patut jaga adalah al-mar'atus salihah, wanita salihah. Tapi apa definisi wanita salihah? Isteri tak mesti, ada yang tak bersuami lagi takkan tak salihah. Apa definisi wanita salihah? Ya, dalam konteks ni isteri lah. Nabi SAW sebut, ni harta suami lah. Maksudnya dia kena jaga kalau dia ada isteri yang macam ini sifatnya, maka suami tersebut patut tutup mata saja kalau isterinya tu ada karenah-karenah lain. Kita tahu lelaki ada karenah-karenah dia, dan juga isteri juga ada karenah-karenah dia. Tapi kalaulah sifat ini ada pada isteri, nak sebut isteri kita tak boleh, isteri muslim-muslimat, maka kesalahan-kesalahan lain itu patut ditutup sebelah mata, dan juga suami patut berlapang dada. Sebab wanita tersebut telah pun considered sebagai wanita salihah. Baik, Nabi SAW sebut apa dia? Idza nazara ilaiha sarathu. Kalaulah lelaki tersebut memandangnya, ataupun dalam konteks ini adalah suaminya memandangnya, dia akan berasa gembira. Maksudnya isterinya itu menyebabkan memasukkan kegembiraan di hati suaminya. Itu datang, macam mana kalau balik rumah, suami akan gembira kalau apa? Disediakan makanan ataupun gitulah. Nak sebut pun tak reti. Tapi maksudnya bila suami dia pandang dia, kegembiraan tu masuk dekat hatinya. Satu. Yang kedua, wa idza amaraha ata'athu. Dan kalau suaminya itu perintah, isterinya itu akan taat untuk buat. Ya, mestinya dalam keadaan yang patuh syarak, bukan benda yang diharamkan. Kita tak bincang tentang perkara-perkara yang diharamkan, tapi kita bincang tentang preference orang. Sebab manusia ni ada PL sendiri, tak ada hitam putihnya. Mungkin dia suka macam ini, tak suka pula macam gitu. Dan orang lain pula okey je kalau isteri buat macam itu, dan kalau buat benda lain pun tak ada masalah. Dan yang ketiga, wa idza ghaba anha hafizathu. Dan kalaulah suaminya tu tak ada, dia akan menjaganya. Akan menjaga harta suaminya, menjaga maruah dirinya dan sebagainya. Dan kalaulah seorang lelaki itu mendapatkan wanita seperti ini, maka dia patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kesalahan-kesalahan isterinya yang lain itu dia patut berlapang dada. Wallahu a'lam. Baik, hadis yang terakhir pada muka surat 66. Nabi SAW bersabda, "Ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin la yuaddi minha zakataha illa butiha laha yaumul qiyamah biqa'in qarqar tantahuhu biquruniha wa ta'uhu bi akhfafiha kullama nafidat alayhi ukhraha adat alayhi ulaha hatta yuqda bainan nas fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah thumma yara sabilahu imma ila al-jannati wa imma ila an-nar ma min sahibi kanzin la yuaddi zakatahu illa mithlu lahu kanzuhu yawmal qiyamati syuja'an aqra." Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang pemilik ibil, unta, wala baqar, lembu, wala ghanam, kambing, la yuaddi minha zakatah, yang dia itu tidak menunaikan zakatnya
di antara zakat yang perlu dikeluarkan adalah zakat ternakan, selain daripada zakat tanaman. Jadi Nabi SAW sifatkan ataupun gambarkan orang yang memiliki binatang ternak yang patut dizakatkan dan dia tidak memberikan zakat kepada binatang ternak ni. Binatang ternak merupakan harta. Illa butiha laha yaumul qiyamah. Melainkan dia itu akan mendapat perihal ini pada hari kiamat. Butiha laha yaumul qiyamah biqa'in qarqar tantahuhu biquruniha wa ta'uhu wa tata'uhu bi akhfafiha. Dalam riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW sebut illa utiya biha yaumal qiyamah, melainkan binatang-binatang ini, kambing, unta, apa lagi, kerbau, lembu, Allah Subhanahu Wa Taala akan bangkitkan pada hari kiamat. Ini sebelum penentuan syurga neraka, maksudnya dekat mahsyar. Apa jadi dekat binatang ini? A'zama ma takun, Allah Subhanahu Wa Taala akan besarkan sebesar-besarnya binatang ini. Dalam riwayat Al-Bukhari, wa asmanahu, dan Allah Ta'ala akan jadikan binatang ini segemuk-gemuknya. Para ulama hadis mensyarahkan hadis ini, kata, apa hikmahnya? Satu, untuk menambahkan azab. Untuk menambahkan azab yang Allah akan kenakan orang yang tidak bayar zakat melalui binatang ini. Kemudian, manusia ini dekat dunia, binatang ternak ni berbeza-beza. Apa di antara perkara yang menyebabkan penternak binatang susah hati? Binatangnya kurus kering. Ini kurus, ini gemuk. Jadi pada hari kiamat Allah Ta'ala akan datangkan binatang ini sebesar-besarnya dan juga segemuk-gemuknya. Puas hati itu kan. Apa jadi? Binatang ini kalau lembu, kambing, binatang ini akan tanduk tuannya yang tidak mau membayar zakat. Bahkan bukan zakat tanduk, binatang ini juga akan pijak-pijak tuannya yang tak mau bayar zakat. Berapa lama keadaan ini? Hatta yuqdha bainan nas fi yaumin kana miqdaru 50,000 sanah. Sehinggalah manusia itu habis perhitungannya, yang mana pada hari tersebut fi yaumin, pada satu hari, miqdaruhu, kadarnya 50,000 sanah, sebanding dengan 50 ribu tahun. Thumma yara sabilahu, lepas dipijak-pijak, lepas ditanduk-tanduk, barulah dia tengok jalannya. Imma ilal jannati, sama ada dia itu ke syurga, wa imma ilan nar, ataupun dia itu ke neraka. Ma min sahibi kanzin la yuaddi zakatahu illa mithlu lahu kanzuhu yaumal qiyamati syuja'an aqra. Mungkin tersalah kot dia punya baris ni, sebab dalam riwayat lain mathalah. Ma min sahibi kanzin, tidaklah seorang pemilik kanz, penyimpan harta, la yuaddi zakatahu, yang dia itu tidak menunaikan zakatnya, illa, melainkan kelak hartanya itu mithlu lahu ataupun mathala lahu, diperumpamakan untuknya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syuja'an aqra. Syuja', syuja' ular, aqra' ular botak. Kenapa ular botak? Sebab ada satu riwayat Nabi SAW sebut, muthila lahu maluhu syuja'an aqra. Yang tadi itu pemilik binatang ternak, dia tak nak bayar zakat. Ini pula ada harta disimpan, tak nak bayar zakat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan hartanya itu umpama ular botak. Para ulama hadis menyebutkan kenapa ular tersebut sampai jadi botak. Kerana racun yang mengandungi ular tersebut sampai kepalanya botak. Ada ke ular apa? Ada rambut? Kita pun tak tahu dah. Saya terfikir juga masa baca hadis ni kan, ada ke ular ada rambut ni? Bukan semua ular botak ke?
Hmm. Adakah kita juga kena bayar zakat? Misalkan contoh kawan kita buat bisnes, kita ramai-ramai, salah seorang sebagai Wallahu alam, itu mungkin masuk zakat lain, mungkin masuk zakat harta shareholder. Tetapi ini maksudkan dengan hadis ini adalah pemilik. Pemilik itu mungkin kena tanya yang pakar bidang muamalat. Apakah itu termasuk, dia kalau dia berharta, dia mungkin masuk pada zakat hartanya. Tetapi hadis ini secara terang pemilik kepada binatang ternak. Apakah orang yang ada saham terhadap binatang ternak tersebut perlu bayar zakat? Wallahu alam, mungkin boleh tanya orang yang pakar dalam bidang muamalat. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan harta tersebut umpama ular botak, lahu zabibatan, dan ular tersebut akan ada taring, yutawwaquhu yaumal qiyamah, maka ular ini akan belit dekat tengkuknya, ya'khudhu bilih zimataihi yaqul ana maluka ana kanzuka, maka ular ini akan belit dekat tengkuknya dan gigit dia, dan ular ini akan berkata, aku adalah hartamu, aku adalah harta simpananmu. Jadi yang demikian, hadis dan juga ayat Al-Quran kita telah pun baca tadi menunjukkan bahawa zakat itu perlu dibayar, dan orang yang tidak membayar zakat merupakan pendosa, dan dia wajib bertaubat dan mengqadakkan semula zakat yang dia tinggalkan sekiranya dia itu berkelayakan zakat tapi dia tak mau bayar zakat. Jadi wallahu a'lam, insya-Allah kita akan sambung pada sesi yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu